masa tahun 2009 apabila saya memeluk agama Islam, Nur Amira Enli binti Abdullah. Alhamdulillah, nikmat menjadi seorang Islam adalah anugerah yang paling besar yang pernah hadir dalam hidup saya. Dan tiada anugerah yang lebih besar selepas ini. Sangat-sangat bersyukur. Dan sekarang duduk di berasas Seremban. Sekarang pun masih duduk di Seremban. Dan duduk dengan family yang masih belum Islam lagi. So please doakan mereka. InsyaAllah mereka akan turut diberi hidayah. Dan amin. Terima kasih. So, sedikit banyak tentang diri sendiri, memang membesar di the Chinese community sebab takut nak cakap Melayu. Takut nak cakap Melayu sebab cakap Melayu pelat, takut orang gelak, takut salah, banyaklah. So memang sekolah Cina rendah, nak sekolah Cina, sekolah menengah pun nak sekolah Cina. Jauh daripada rumah, sanggup duduk macam tumpang kat rumah saudara, nak macam tu. Tapi dengan izin Allah, lepas bagaimana cerita sangat-sangat panjang, lepas SPM habis terus saya kerja, dapat peluang kerja di MAS. Sebab kenapa nak terus kerja? Sebab pada zaman sekolah menengah tu, ayah saya meninggal. So saya memang nak cepat habiskan belajar untuk bantu keluarga, bantu ibu. Dan at least kalau tak bantu pun, at least I can survive by myself at that time. Saya rasa macam tu. So Alhamdulillah dah kerja khidmat beberapa tahun dengan MAS. So our family dah start. We open up a bakery shop initiated by my brother. So my brother yang buka. So life macam baru nak start, jadi macam okay dan sebagainya. Tapi tahun 2009, tadi saya kata tahun 2009 saya masuk Islam. Dan tahun 2009 juga keluarga kita hilang abang kandung. Hilang abang yang buka bakery shop tu. So kita memang sangat-sangat lost, sangat-sangat terkejut sebab tiba-tiba je in an accident we lost, our family lost my brother. So sangat-sangat sedih, terutamanya ibu. So awal tahun 2009 abang saya meninggal dan dulu saya duduk dekat sangat dengan airport, tapi saya pindah balik duduk dekat Seremban, duduk dengan mak. So kita sangat-sangat susah nak keluar daripada kesedihan kehilangan orang yang sayang dalam secara mengejut tu. Dan pada masa tu ada seorang hamba Allah yang kerja kat syarikat yang sama. So dia selalu bagi kalakan macam ni, kita semua dimiliki oleh dia. Kita suatu hari nanti akan kembali kepada dia. Dan semua yang berlaku ni, kita suka, kita tak suka, ada hikmah dia. Dan saya mungkin tak berapa faham, tapi saya tertanya-tanya siapa dia yang begitu berkuasa. Dan saya tanya banyak. Dan hamba Allah ni dia seorang Islam. Dan saya tengok orang Islam ni dia sangat cepat menerima. Dia cepat menerima the fact macam kalau kehilangan ke apa, cepat redha tentang sesuatu perkara yang berlaku. Dan saya jadi banyak tanya tentang Islam kepada orang ni. So hamba Allah ni, dan saya lihat juga Islam pada hamba Allah ni, dia pergi sembahyang, so macam bagus. Dan memang ada kriteria orang Cina, dia mesti ada satu yang kriteria. Kalau suami saya cakap, kalau yang tak hisap rokok, tak berjudi, tak minum arak, banyaklah. Tapi orang Islam, orang Cina mungkin ada tapi tak jumpa. So orang Islam ni sangat bagus. So jadi saya tertarik dengan Islam dan saya tanya dia banyak soalan dan saya tak puas hati tanya dia sahaja. So saya pun pergi kat tempat yang sebab dia bukan ustaz. So saya pergi tanya ustaz. Macam tanyalah ustaz, tapi saya tanya dari pukul 9 buka je office, saya masuk, saya tanya sampai pukul 5. Lepas tu ustaz cakap, pulanglah cik, kita nak balik, dah habis office hour. Tapi tak puas hati lagi, saya cakap nak tanya lagi. Dan ustaz tu cakap, okey, kalau macam tu, apa kata cik datang kursus esok untuk saudara baru. Cik boleh tanya. Tapi saya cakap, saya belum masuk Islam lagi, kenapa saya nak datang kursus untuk saudara baru? Yang point yang tertarik pada saya, dia cakap, cik boleh datang, boleh tanya dari lepas subuh
sampai lepas isyak. Boleh tanya segala soalan yang cik nak tanya tu, semua dekat ustazah ramai nak tanya apa sahaja kita akan jawab. Dan saya rasa okay. So macam at the time masa kerja dekat MS, so saya cakap okay, so saya ambil keputusan ambil emergency leave untuk habiskan kursus tu. Emergency leave So this is so emergency. So saya pergi. Mula-mula saya pergi tu, saya tak pakai tudung. Saya pakai baju lengan panjang, seluar panjang. Lepas tu ustaz tu datang suruh pakai tudung. Saya cakap belum Islam lagi, kenapa suruh pakai tudung? Lepas tu dia cakap, kalau cik tak pakai tudung, nanti semua orang tengok kenapa cik boleh tak pakai, dia orang kena pakai dan nanti mereka tak boleh tumbuh perhatian pada kursus. So, saya rasa macam make sense. So saya pakai. Tapi saya cakap saya tak ada tudung. So ada juga kawan-kawan dekat dalam kursus tu bagi saya tudung. Bukan bagi je, tolong saya pakai. So saya cakap okay. So saya pakai dan saya rasa okay. Dan turning point, the biggest turning point dalam kursus tu, saya yakin dengan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Macam mana boleh yakin dengan kewujudan Allah Azza wa Jalla? Sangat sukar nak describe. Sebab dalam, I don't know which point yang ustazah cerita, yang akan jadi saya terbuka hati atau Allah hadirkan hidayah pada masa tu. Tapi saya jadi, mungkin saya boleh cerita satu, ustazah cakap manusia begitu smart. Kita boleh ciptakan kapal terbang, kita ciptakan bangunan yang tertinggi dalam dunia. Tapi siapa yang telah ciptakan gunung yang tertinggi? Siapa yang ciptakan langit? Siapa yang telah ciptakan segala-galanya yang kita nampak, yang kita tak nampak? Angin siapa ciptakan? Awan siapa ciptakan? So saya rasa, oh okay, I ada goosebumps. So memang saya rasa, oh takutnya memang kalau masuk rumah ni, kita akan tengok kita sembah berhala yang lain. Kita masuk rumah, satu lagi kita akan sembah berhala yang lain. So kenapa kita nak sembah begitu banyak berhala? Dan yakinlah kalau betul there exists in the form of soul, mesti dia nak lawan juga, nak jadi yang paling berkuasa. So memang apabila Ustazah terang dan tentang surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah yang satu, Allah yang tidak tidur, tidak apa, saya memang rasa memang ni betul, saya percaya, saya yakin. Tapi nak buat macam mana? Saya habis kursus tu balik selama 1 minggu sahaja. Kenapa 1 minggu? Kalau buat apa, perasaan yang buat saya cepat nak memulai agama Islam adalah perasaan takut. Tiap-tiap hari lepas kursus tu, saya dalam keadaan yang sangat takut. Ada juga perasaan makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena, okay, jalan pun tak pijak, macam mana ni. Tapi pergi kerja juga, tapi tak boleh tidur. Sangat-sangat takut. Kalau tidur, hari keesoknya tak bangun, mati, tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Saya takut Allah tidak terima saya sebagai seorang Islam. Saya takut, begitu takut perasaannya. So lepas seminggu, saya mengambil keputusan untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Dan saya tanya pada diri sendiri, betul ke? Memang hamba Allah tadi dia ada ajak tentang boleh tak kita kalau nak ajak kamu kahwin, tapi ajak siapa tak boleh ajak, betul tak? Dan saya pun fikir juga, kalau betul kahwin, jodoh tak panjang macam mana? Betul tak kita masih nak Islam? Betul tak kalau lepas masuk Islam ni tak jadi nak kahwin, nak Islam tak? Jawapan dia begitu yakin, saya nak Islam. Kalau tak jadi pun tak apalah, nak Islam. Sebab memang apa yang saya dapati dalam kursus tu, jadi saya tak boleh tak jadi seorang Islam. I must be a Muslim. Saya rasa macam tu. So, Alhamdulillah, pada tahun 2009, bulan 11 juga, saya mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi sebelum nak mengucap 2 kalimah syahadah tu, saya menghadapi cabaran yang sangat-sangat besar. Dan saya rasa sangat-sangat sedih, kecewa pada diri sendiri pun ada. Ibu saya yang mengandungkan saya, yang membesarkan saya, yang sayang pada saya, yang sentiasa sokong pada saya, dan saya tak pernah pun, saya memang anak mak. Kalau dulu mak suruh pergi sembahyang, saya sembahyang. Kalau mak tak suruh, saya tak buat. Saya sembahyang sebab sayang mak dulu.
Okay. So melihat ibu yang begitu susah payah membesarkan kita, menangis apabila saya cakap dengan ibu saya nak pergi masuk Islam. Ibu menangis, sangat-sangat sedih. Dan saya pun menangis pada masa tu. Saya pun sangat-sangat sedih, seolah-olah macam saya mengecewakan ibu saya. Dan dalam hidup saya tak pernah pun buat mak saya menangis. Itu buat kali pertama. Dan saya janji, itu buat kali terakhir juga. So mak menangis, dia cakap, kenapa tak pergi kursus, tak kena brainwash? Dia cakap macam tu. Saya cakap tak, saya cakap Islam bukan seperti apa yang mak rasa. Dia rasa seolah-olah dia hilang seorang anak lagi. Awal tahun baru dia hilang seorang anak, dia rasa dia akan hilang seorang anak lagi. So ibu menangis. Sampai hari ini, kalau saya fikir balik, saya boleh nampak ibu saya nangis. Sangat-sangat sedih. Tapi saya drive juga, dengan drive tu pun menangis juga. Pergi dekat pusat dakwah. So tak sabar, saya cakap saya nak mengucap 2 kalimah syahadah hari ini juga, saya cakap dengan ustaz-ustazah. So alhamdulillah 2009 bulan 11 sebelum hari raya haji, buat kali pertama saya mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Begitu lega, saya rasa lega, selamat, saya rasa bahagia. Dan saya rasa kalau lepas keluar daripada pusat dakwah tu, kalau saya mati pun, saya rasa tak apa. Saya yakin insya-Allah Allah akan terima saya sebagai seorang Islam. Insya-Allah bolehlah saya masuk ke syurga Allah. Allahu Akbar. Sangat-sangat emotional kalau saya fikir balik. Alhamdulillah. So itu just the beginning. Banyak lagi. Saya duduk di rumah selama setahun dan masih kerja dekat MAS lagi. So banyak. Saya suruh cerita tentang cabaran. Saya rasa kita kena cerita sampai pukul 11. Banyak cabaran. So, bagaimana nak cerita banyak cabaran? Mungkin first, lepas masuk Islam, saya keluar rumah, baru berani nak pakai tudung. Curi-curi pakai tudung. Saya tahu hukum mencuri itu berdosa, tapi saya curi-curi pakai tudung. Sebab saya takut nanti mak rasa macam begitu drastik. Dan saya pun, sebab baru-baru mula tu tak pandai. So, saya keluar rumah, saya solat subuh. Balik daripada kerja, keluar rumah 6.30. Balik sampai dekat rumah dah 8.30, pukul 9 macam tu. Sebab jauh. Nak pergi kat airport kan. So, saya akan solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, jamak segala-galanya. Okay, itu sesat jangan ikut. Okay. Tapi nak buat juga sebab takut. Kalau tak buat, takut Allah tak suka. Takut Allah tak pandang kan. Tapi nak buat juga. So, saya solat dan saya kunci pintu, lock pintu tu, curi-curi solat. So, ada satu hari tu, seperti biasa, saya tengah solat jamak segala-galanya. So, mak ketuk pintu. Saya cakap, ni solat fardu, walaupun ganti, tapi tak boleh jawab mak kan. Lepas tu dia buka pintu dengan kunci, dia nampak saya tengah solat. Dia macam begitu, dia terkejut saya rasa. Dia terkejut. Dan saya cakap, Allah tak jadi. Lepas tu saya cakap dengan mak saya dah masuk Islam. So saya kena ikut ajaran Islam. Apa yang Islam ajar tu saya nak kena buat. Itu tanggungjawab saya. Saya terangkan kepada mak. Dan itu nama yang beramal tanpa ilmu. Okay. Selepas saya belajar, saya pergi kursus, itu panggil apa? Kursus advance. Lepas tu saya tahu, kena solat dalam waktu. So saya mengambil keputusan juga, another cabaran, saya ambil keputusan drive pergi airport, parking kereta kat airport. So saya sempat, sebab flight akan touchdown pukul 6 kalau flight panjang macam tu. So sampai keluar boleh solat subuh, balik tu boleh jamak takhil untuk Zuhur dan Asar. So saya memang buat, dan selama 6 bulan saya tak tinggal solat. Dan saya rasa it's an achievement untuk saya. Saya rasa gembira. Dan saya rasa, yes, berjaya macam tu, you know. Macam, tapi gembira sendirilah. Macam, berjaya macam tu. So, satu hari ni, flight delay. Lepas tu banyak insiden berlaku dalam flight. Supervisor ada banyak cakap. Saya cakap, cepatlah supervisor ni. Kalau cakap lagi nanti tak sempat saya nak solat. So, dengan secepat mungkin, saya dah macam
lari dekat airport tu. Sampai kat surau, saya cepat siapkan wuduk semuanya. Nak takbir untuk jamak takhir untuk Zuhur dan Asar. Belum sempat lagi Allahu Akbar. Saya dah dengar Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Saya rasa begitu kecewa dengan diri sendiri. Saya rasa Allah Azza wa Jalla telah bagi segala-gala kepada saya. Sifat yang sempurna, waktu yang lapang, kemampuan untuk solat. Tapi saya tak dapat nak solat. Saya tak solat dalam waktu. Saya rasa sangat-sangat kecewa pada diri sendiri dan saya menangis. Saya menangis sampai sedu-sedu macam tu kat dalam surau tu, sampai semua orang pandang pada saya. Dan saya pun solat dan saya doa, ya Allah, saya yakin Allah yang pemberi rezeki, maka Allah bagilah rezeki kepadaku yang lebih diredoi oleh-Mu, ya Allah. Bagilah saya jalan keluar, ya Allah. Walaupun sebenarnya saya suka kerja as a cabin crew. Saya suka. Sebab dia tak ada paperwork. Saya tak suka paperwork. So dia balik kerja, habis. Balik kerja, habis. Macam tu. Tapi saya yakin rezeki tu bukan dari segi duit je. Bukan dari segi dolar, RM ke apa. Dalam rezeki tu yang kita perlu adalah keberkatan Allah. Adalah redha Allah. Banyak lagi saya rasa. Dan Allah akan bagi rezeki sihat, rezeki masa dan banyak lagi. So itu pun merupakan satu cabaran dan satu turning point. Kenapa saya nak quit the job? Tapi saya, it's a personal choice. Bukan nak kata orang lain mungkin mereka boleh buat. Dan kita semua, we make choice every day, betul tak? Itu pilihan saya dan saya yakin kawan-kawan yang masih work as a cabin crew, mereka pun akan usaha dan mereka pun akan macam suruh nangis je. Nangis tak ada tisu boleh nangis lah, dia cakap. So itu is my choice. Pada masa tu saya doa pada Allah. Itu pun satu juga. Dan pada first year sebenarnya banyak improvement. So lepas mak nampak solat tu, dia pun setiap hari dia masak sedap. Anak mak, memang mak masak apa pun sedap. Mak goreng telur pun sedap. So tapi saya tengok je tiap hari saya balik malam pun saya cakap, tak makan, jangan masak mak. Banyak lagi. So mak cakap, ni semua tak haram. Ni semua tak haram punya. Dia ingat yang pork je haram kan. Tapi macam mana nak terang kepada mak walaupun ayam dia kena sembelih atas nama Allah, itu boleh terangkan itu halal. Dan mak kata, so kena beli kat mana? Kena beli dekat Tesco, kena beli dekat... Saya cakap, ya kalau Tesco punya halal. Saya cakap macam tu. Dia cakap, okey nanti kita beli Tesco punya. Saya cakap, mak tak payah susah-susah lah sebab nak terangkan kuali macam mana. Kan? Kita bukan sekadar nak halal, tapi kita nak halal dan thayyibah dan suci. Takkan saya nak ajar mak samak pula kan pada masa tu. Susah pula, nanti mak terkejut nak kena tanda untuk samak kuali. So cakap, kuali yang pernah masak yang makanan yang haram tu tak boleh masak makanan yang halal. Saya cakap dia akan mencemarkan makanan tu. Saya cakap macam tu. So mak tak payah susah-susah walaupun saya suka masakan mak. Saya cakap macam tu. Saya cakap terima kasih mak dengan mak macam tu. So dengan izin Allah dan kasih sayang seorang ibu, minggu depan mak beli kuali baru. Masya Allah. Lepas tu saya cakap, mak bukan kuali je, nanti pinggan mangkuk tu dah ada. Mak cakap dia beli satu set. Saya cakap yang cuci tu tak apa, dah ada. Cuci punya pun asing. Masya Allah. So kalau the first year yang saya masuk Islam tu, datang ke rumah kita ada 2 set. Satu set kuali ni, satu set kuali ni. So memang sangat-sangat sukar sebenarnya. Tapi itu seolah-olah kenangan yang manis untuk saya sampai sekarang. Itu bukan cabaran lah. Cabaran melihat mak masak pindah rumah baru dan saya dapat minta lah halal kitchen. Saya cakap, kat rumah ni makan masakan halal sahaja boleh. Jadi, of course, kakak sayang, mak cakap boleh, tak apa. Sampai satu insiden ni yang saya jarang sekali cerita dengan orang lain. Ada sekali tu, saya rasa pelik sebab kita duduk kat dalam rumah. Lepas tu, kakak cakap dengan anak dia. Dia cakap, kamu, dia cakap dengan anak dia, dia sebut nama lah, dia sebut Cing, Tau, pergi masuk kat kereta. Kenapa nak masuk kat kereta? Saya pun pelik, kenapa nak masuk kat kereta? Pergi makan kat kereta. Saya cakap, kenapa nak makan kat kereta?
Cakap, yelah, ada benda tu kita tak nak bawa masuk dalam rumah. Masya Allah, kasih seorang kakak. Terima kasih kakak, sangat-sangat sayang. Tapi pada mula-mulanya kakak pun, saya kan cakap keluar, okay, so makanan settle, solat settle, mereka dah tahu, tak terkejut dah. Okay, so sekarang ada satu cabaran pada awal masuk Islam juga, adalah pakai tudung. Keluar rumah baru pakai tudung kan. Sebelum balik rumah tu saya buka. Dan keluar dengan family tu, mula-mula saya tak pakai. Dan in the end, saya rasa saya bukan buat benda yang jahat pun. Saya nak pakai tudung sahaja. So saya pakai tudung. Pada mula-mulanya kakak masa tu tak faham, kakak marah. Kakak cakap, kenapa? Kena pakai tudung? Dia rasa kolot. Dia rasa kenapa? Ramai orang dia sebut, ni orang Islam, ni masuk Islam sama macam kamu. Ni pun orang Islam. Ni orang Melayu Islam. Dia tak pakai tudung. Kenapa kamu kena pakai tudung? Pada mula-mulanya kakak tak faham. So, saya jelas kepada kakak. Kakak seorang guru dan sekarang seorang guru besar. Saya cakap, kakak ajar anak murid kakak, betul tak? So, kakak nak anak murid kakak ikut dan dengar cakap kakak, betul tak? Saya cakap dengan kakak, saya dah masuk Islam. Saya nak ikut ajaran Islam. Dan saya kena dengar cakap Islam. Saya cakap macam tu dengan kakak. So, kakak mula-mulanya dia tak faham. Tapi lepas saya terangkan kepada dia, dia faham. Dan dia terima. Dan bukan sekadar terima sahaja. Subhanallah, the next year, Chinese New Year tu, dia beli tudung baru untuk saya. Allahu Akbar. So kakak beli tudung baru dan kakak beli tu macam singkat sikit lah. Dia cakap, pakai macam ni, macam fashion sikit lah. Dia cakap, saya cakap dengan kakak, tak apalah kakak nak pakai yang patuh syariah punya. So saya cakap, tak apa, next time you nak beli, you hantar gambar dulu. So Masya Allah, so ramai orang kata kepada saya, you are so lucky, your family accept, terima you, macam tu. Tapi mungkin tak pernah pun ada orang tanya apa yang telah saya lakukan untuk tapak family begitu sokong dengan keputusan saya. Saya apabila saya masuk Islam, saya cakap dengan kakak, cakap dengan mak, sebab this is a very big decision in life. Saya perlu ubah cara hidup saya. So first, saya bagi tahu mereka, saya hormati mereka dan saya yakin respect tu is mutual. So memang kalau saya hormati mereka, mereka pun akan hormati keputusan saya. InsyaAllah, bukan terus, tapi within a year, memang mereka terima. So Alhamdulillah. Dan saya kena terangkan, macam mana kita nak terangkan, kenapa kita tak terangkan, sebab kita tak tahu macam mana nak terangkan. Dan kita tak tahu kenapa kita perlu buat macam tu. Kadang-kadang, but in Islam, everything yang Islam suruh kita buat, ada jawapan dia. Yang begitu convince, yang saya cakap, yang kukuh, yang sebab nak kita buat tu sangat-sangat kukuh. So saya tak boleh tak buat, saya kena buat. So saya seorang Islam. So lepas tu, saya tak payah curi-curi pakai tudung, tak payah curi-curi solat. So Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah saya pun lepas setahun duduk dengan family, saya berjaya nikah dengan hamba Allah tadi tu, yang saya banyak tanya soalan tu, yang dia ajak nikah. So kita nikah, Alhamdulillah, berjaya nikah. Usia perkahwinan 2 tahun lebih. Alhamdulillah, beliau telah kembali kepada rahmatullah dan meninggal dunia. Meninggal dunia ni selama-lamanya. Kenapa saya sebut Alhamdulillah? Memang sedih pada mula-mulanya. So almarhum ni, dia diuji dengan sakit kanser. Dan saya susah nak terangkan perasaan apabila orang sakit ni, dia begitu redha dengan sakitnya, yang saya melihat dan begitu kuat mengharungi ujian Allah. Allah bagi dekat dia. Dia pula yang cakap dengan saya, kita kena kuat, ni ujian daripada Allah. Kalau Allah izin, saya akan sembuh. Dia cakap macam tu pada masa tu. Hamba Allah ni yang membuka, open up my mind tentang Islam. Ditunjuk, dia ajar Islam, dia kenalkan Allah kepada saya. Dan saya sebut Alhamdulillah sebab kita tak tahu lagi macam mana pengakhiran kita. Arwah diuji dengan sakit dan saya yakin Allah ampunkan dosa-dosa dia. Dan apabila dia nak pergi tu, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita belum tentu lagi, tuan-tuan dan puan-puan,
brother and sister yang dirahmati oleh Allah, kita belum tentu lagi bagaimana kita akan pergi. Bagaimana cara Allah akan jemput kita. Bagaimana Allah izinkan atau tidak kita melafaz 2 kalimah syahadah apabila kita nak pergi. Sempat tak kita nak sebut? Atau kita tidur, terus Allah jemput kita macam tu. Tak sempat nak mengucap 2 kalimah syahadah. Memang sedih pada masa tu. Allah ambil apa yang Allah Azza wa Jalla ambil apa yang kita sayang. Dan saya rasa Allah nak didik saya supaya tahu bukan sebab apa, sebab Allah telah beri hidayah, bukan sebab kita nak kahwin ke, sebab apa ke. Dan kalau orang nak cakap macam tu, memang banyaklah sebenarnya cabaran mu'alaf. Ramai orang cakap maaf ni, sebab tu. Tapi jangan lupa, don't be too fast to judge, okay? Ini semua dengan izin Allah kita dapat melafaz 2 kalimah syahadah, bukan sekadar guna lidah, tapi guna hati kita. And this is the proof. Sekarang arwah dah meninggal dunia dekat 6 tahun. Dan hikmah, nikmat lepas arwah meninggal dunia sangat-sangat besar. Dia meninggal 6 tahun. Sekarang saya dah duduk dengan keluarga saya 5 tahun. Duduk dengan mak balik 5 tahun. Saya dapat berbakti dengan mak. Saya dapat jaga mak. Saya akan cakap berdakwah kepada mak saya. Walaupun bukan cakap mak masuk Islam macam tu. Tapi berdakwah lebih kepada tunjuk apa seorang Islam. Dan subhanallah, 5 tahun lepas saya masuk Islam, mak sebenarnya cakap, kamu dah jadi seorang yang lebih baik berbanding sebelum kamu masuk Islam. Mak cakap macam tu. Mak tak pernah pun puji. Seriously, tapak nombor 1 ke, pendandingan tapak apa, tak pernah pun mak puji. Tapi itu first time mak puji. You dah jadi lebih baik, you anak yang baik. Mak cakap macam tu. Walaupun satu kali, Alhamdulillah. Sebab mak jenis yang conserve sikit. Dia tak akan papa sayang dia kat kita. Tapi saya tahu dia sayang. Dan this year Ramadan, yang baru lepas Ramadan ni, adalah begitu special untuk saya. Sebab biasanya semua kena buat sendiri. Memang mak akan masak lebih. Kadang-kadang mak bangun, kadang-kadang mak tak bangun for the whole past few years punya Ramadan. Tapi sebab this year, cucu dia puasa, first year. So, tiap-tiap hari dia bangun. Tiap-tiap hari dia teman makan sahur sebab cucu dia puasa. Masya Allah, saya pun cakap, okay, so mak ni lebih sayang cucu. Saya cakap macam tu. Saya pun tak tahulah, okay. Tapi Alhamdulillah juga. Buka puasa pun dia dah makan, tapi dia akan teman kita buka puasa. So insyaAllah, moga Allah beri hidayah kepada dia. Moga Allah beri hidayah kepada orang yang belum dapat hidayah lagi, orang yang belum Islam lagi. Allahu Akbar. Sebab syurga Allah terlalu indah. Saya tak boleh bayangkan. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan bayangkan? Kebanyakan kat sini bom Muslim. Betul. Okey, cuba bayangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan. Alhamdulillah kita dah berjaya masuk dekat syurga Allah. Tapi hanya kita je ada kat syurga Allah. Kita tak jumpa mak kita. Kita tak jumpa ayah kita. Kita tak jumpa adik-beradik kita. Kita tak jumpa kawan baik kita. Kita tak jumpa saudara mara kita. Kita tak jumpa pun siapa-siapa. Hanya ada kita sendiri berada di syurga Allah. Adakah kita rasa bahagia? Adakah kita rasa gembira? Hanya kita diri sendiri kat dalam tu. So kenapa saya lepas masuk Islam, saya terus rasa nak berdakwah, nak sampaikan Islam ni kepada orang lain. Ramai orang cakap, siapa kamu? Kamu ni mu'alaf, okay? Siapa kamu? You bukan ustaz, bukan ustazah. Mana boleh dakwah? You baru je masuk Islam. You tak tahu pun banyak tentang Islam. So untuk saya, siapa saya untuk tidak berdakwah? Sedangkan ahli keluarga saya, kawan-kawan saya, semua belum dapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Saya tahu hidayah diberi oleh Allah. Kita tak mampu nak bagi hidayah kepada orang lain. Tapi usaha, adakah usaha kita cukup? Apa telah kita lakukan untuk sampaikan Islam kepada mereka? Sebab kalau saya tidak buat, siapa lagi akan buat? Dan siapa akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan? Saya. So saya kena buat.
ramai lagi orang akan cakap macam tu. Tapi apa yang orang lain cakap tu is